Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kelas 4 ekonomi. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan PDPR kita bagi subjek prinsip perakaunan. Untuk hari ini, hari Selasa 29 bulan 3, masih berada dalam bab 1 iaitu pengenalan kepada perakaunan. Masih juga dalam subtopik 1.1 iaitu berkaitan dengan perakaunan, berkaitan dengan bidang-bidang perakaunan, berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dan sebagainya. Cuma hari ini kita akan belajar 4 subtopik lah ataupun standard kandungan, di mana yang pertama kita akan dapat membincangkan syarat-syarat kelayakan untuk menjadi seorang akaunten bertauliah di Malaysia. Okey, yang kedua, kita dapat mengkaji contoh-contoh kajian kes yang boleh dikaitkan dengan etika profesion perakaunan. Okey, nanti ada 2 kes yang kita akan tengok. Kemudian kita akan dapat menerangkan latar belakang badan-badan profesional perakaunan di Malaysia. Okey, kita ada 3 badan perakaunan. Kejap lagi pun kita akan tengok. Dan kemudian yang terakhir, kita akan dapat menerangkan peranan utama Badan Kawal Selia, iaitu ada 4, iaitu Institut Akauntan Malaysia, Badan Penggubal Piawaian, Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia dan juga Badan Profesional. Jadi kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama kita tengok apakah syarat-syarat kelayakan akauntan bertauliah di Malaysia. Untuk menjadi seorang akauntan yang bertauliah, sudah semestinya kita ada syarat-syarat yang dikenakan kepada akauntan tersebut. Okey, yang pertama, dia memperoleh ijazah sarjana muda perakaunan daripada universiti yang diiktiraf. Universiti yang diiktiraf adalah universiti yang mempunyai kos ataupun program-program yang menawarkan ijazah sarjana muda perakaunan. Kalau dia ambil diploma je, macam mana cikgu? Diploma perakaunan. Maksudnya tak bolehlah, dia tidak layak lagi untuk menjadi akauntan yang bertauliah di Malaysia. Dia perlu ada ijazah sarjana muda perakaunan. Yang kedua, dia mesti lulus peperiksaan kelayakan dari Badan Profesional Perakaunan yang diiktiraf. Okey, sekejap lagi kita akan tengok apakah contoh-contoh badan profesional bagi melayakkan seseorang itu untuk menjadi akauntan yang bertauliah. Yang ketiga, dia mestilah mendaftar sebagai ahli badan profesional perakaunan yang diiktiraf. Dan juga dia memegang sijil amalan yang tertera nombor lesen individu. Ini bermaksud jika seorang akauntan yang bertauliah di Malaysia, dia mestilah mendaftar sebagai ahli badan profesional. Okay, kejap lagi kita akan tengok badan-badan profesional. Ahli badan profesional yang diiktiraf lah. Dia bukan badan profesional yang dengar kat internet ke apa ke, bukan. Dia ada badan profesional dia yang diiktiraf. Dan dia juga memegang sijil amalan yang tertera nombor lesen individu. Dia mempunyai lesen-lesen individu lah untuk akauntan yang bertauliah di Malaysia. Yang keempat adalah dia perlu melibatkan diri dalam kerja audit ataupun perakaunan serta menghadiri beberapa kursus berkaitan dengan Public Practice Program. Okey, untuk mengumpul jam kredit tahunan. Nak jadi akauntan bertauliah di Malaysia ni bukan suka-suka kata, oh aku ada degree, aku lulus peperiksaan kelayakan dari badan profesional, aku mendaftar juga sebagai ahli badan profesional perakaunan, oh dah boleh jadi akauntan bertauliah. Tidak ya. Kita kena melibatkan diri juga. Kita dah ada title sebagai akauntan yang bertauliah, kita perlu jalankan tugas dengan baiklah kan. Kita perlu melibatkan diri dalam kerja audit atau perakaunan atau kursus-kursus berkaitan dengan Public Practice Program untuk mengumpul jam kredit tahunan bagi melayakkan lagi kita memperbaharui ataupun pembaharuan lesen tahun berikutnya. Okey, bila kita tengok dekat nombor 3 ni kan, dia mempunyai sijil amalan yang tertera nombor lesen individu. Setiap tahun kita perlu memperbarui lesen individu tersebut. Tetapi macam mana kita nak memperbarui? Kalau dia tengok kita ni tak aktif, maksudnya kita macam tak layak lah menjadi akauntan yang bertauliah di Malaysia kan. Jadi kita perlu melibatkan diri dalam Public Sector Practice Program dan juga untuk mengumpul jam kredit tahunan. Syarat dia adalah mengumpul jam kredit tahunan untuk melayakkan diri memperbaharui lesen
untuk tahun berikutnya. Di sini juga saya ada nyatakan syarat-syarat kelayakan accountant ni, dia perlu lulus peperiksaan kelayakan dari badan profesional ni. Contoh-contoh badan profesional dia adalah Malaysia Institute of Accountant ataupun kita panggil MIA. Yang kedua adalah Malaysia ataupun Malaysian Associate of Company Secretaries ataupun MSC, dan ataupun dia mempunyai 10 tahun pengalaman dalam pengauditan ataupun perakaunan. Dia dah mempunyai pengalaman ni, mestilah dia ada kelayakan dia untuk menjadi accountant yang bertauliah. Seterusnya kita tengok kes-kes yang dikaitkan dengan bidang profession perakaunan. Okey, kita di sini ada dua jenis kes. Yang pertama, kita dapat tengok kes pertama, dia memiliki ijazah perakaunan dari institusi tempatan yang diiktiraf, iaitu universiti-universiti tempatan di Malaysia yang diiktiraf. Kes yang kedua, dia memiliki ijazah perakaunan ataupun bukan perakaunan. Bukan perakaunan mungkin dia ambil ijazah sarjana muda bisnes, perniagaan, ekonomi, bukan perakaunan. Di institusi tempatan juga tetapi tidak diiktiraf. Ini bermaksud mungkin universiti tersebut tidak menawarkan program ijazah sarjana muda perakaunan. Tetapi dua-dua kes ni boleh menjadikan dia ahli penuh juga. Dia boleh juga menjadikan seseorang itu accountant bertauliah. Okey, bagaimana? Kita pergi kepada kes pertama dulu. Di sini kita tengok kes pertama. Yang pertama ni dia memiliki ijazah perakaunan di institusi yang diiktiraf. Kemudian dia mengambil peperiksaan badan perakaunan profesional yang diiktiraf seperti apa tadi, MIA kan, MSc. Jadi bila dia lulus peperiksaan badan perakaunan profesional yang diiktiraf, dia boleh menjadi ahli penuh. Dalam menjadi ahli penuh, dia perlu mencari 3 tahun pengalaman dalam bidang pengauditan dan juga perakaunan. Kemudian bila dia dah mempunyai 3 tahun pengalaman ataupun lebih, dia boleh membuat permohonan keahlian MIA, Malaysian Institute Accounting. Jadinya barulah dia boleh menjadi accountant yang bertauliah. Kita pergi kepada kes kedua. Walaupun dia tidak memiliki ataupun individu itu tidak memiliki ijazah bukan perakaunan, boleh juga ya, ini kes yang kedua, tetapi dia perlu lulus peperiksaan kelayakan MIA. Dia perlu ambil peperiksaan dan lulus dengan jayanya. Kalau dia gagal, mungkin dia tidak dapat meneruskan lah. Okey, andai kata individu tersebut lulus dan dia boleh menjadi ahli penuh, kemudian sama prosesnya perlu mencari 3 tahun pengalaman ataupun lebih dan membuat permohonan keahlian MIA, kemudian dia boleh menjadi accountant yang bertauliah di Malaysia. Inilah yang kita katakan kes-kes yang dikaitkan dengan bidang profession perakaunan. Kita ada dua kes. Satu, dia diiktiraf, ijazah perakaunan yang diiktiraf. Kes kedua adalah ijazah perakaunan ataupun bukan perakaunan di institut tempatan yang tidak diiktiraf. Sekarang kita tengok badan profesional perakaunan di Malaysia. Sebenarnya banyak badan perakaunan yang ditubuhkan adalah untuk memajukan lagi profesion perakaunan. Okey, dalam Malaysia kita ada profesion perakaunan. Jadi kita perlu tubuhkan banyak badan-badan perakaunan. Kalau kita ada satu sahaja badan perakaunan, kita macam tak berkembang lah di Malaysia kan. Kita kena ada banyak badan perakaunan yang ditubuhkan. Supaya kita punya profesion perakaunan, orang luar nampak, negara luar nampak, profesion perakaunan Malaysia ni berada pada tahap yang tinggi kerana dia mempunyai badan perakaunan yang banyak, yang pelbagai, yang orang kata badan-badan profesional ini diiktiraf. Bukan main-main dia adalah badan profesional yang diiktiraf. Okey kelas, dekat sini kita akan lihat kita ada 3 badan perakaunan di Malaysia. Yang pertama adalah Badan Kawal Selia, yang kedua adalah Badan Penggubal Piawaian, yang ketiga adalah Badan Profesional. Okey, apa contoh badan kawal selia? Iaitu MIA. Sekejap lagi kita akan tengok apa itu MIA. Kemudian badan perakaunan yang kedua adalah Badan Penggubal Piawaian, iaitu MASB. Sekejap lagi kita akan tengok apa ni cikgu MASB ni. Badan perakaunan yang ketiga adalah Badan Profesional. Okey, iaitu contohnya MICPA,
SIMA, ACCA. Okey, untuk nama-nama ini, kamu tak boleh sebut macam kamu baca. Contohnya akar. Ada je saya jumpa student yang sebut cikgu, badan profesional MIKPA. Dia sebut MIKPA pula dah saya pun, apa tu MIKPA kan? Tak boleh, kamu tak boleh sebut suka-suka hati. Kamu kena sebut setiap huruf ni, dia ada keterangan dia. Okey, kejap lagi kita akan tengok. Jadi, badan perakaunan di Malaysia ada 3. Okey, kita pergi kepada badan perakaunan pertama, iaitu Badan Kawal Selia. Okey, Badan Kawal Selia contohnya tadi kita dapat lihat MIA. Okey, ini logo MIA. Apa itu MIA? MIA adalah Malaysian Institute of Accountant, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Institute Accountant Malaysia. Badan Kawal Selia ini, MIA ini adalah badan-badan yang diiktiraflah di Malaysia. Okay? Kemudian dia ditubuhkan bila? Dia ditubuhkan pada tahun 1969 di bawah Akta Accountant 1967. Dia masih terpakai lama ya kelas. Apa tujuan MIA ini ditubuhkan? Yang pertama adalah untuk memperkembangkan lagi profesi perakaunan. Okay, ini adalah orang kata aim ataupun tujuan utama. Tujuan utama penubuhan badan-badan perakaunan di Malaysia untuk memperkembangkan lagi profesi perakaunan di Malaysia. Yang kedua adalah bertindak sebagai pendaftar accountant. Okey, apa itu pendaftar accountant? Okey, pendaftar accountant terdiri daripada ahli-ahli MIA lah. Dia maksudnya accountant yang dah ditauliahkan, yang dah bertauliah menjadi ahli MIA. Okey. Jadi, ahli-ahli MIA ini sebagai pendaftar accountant terbagi kepada 3. Yang pertama adalah accountant awam ataupun dalam bahasa Inggeris public accountant. Yang kedua adalah accountant berdaftar ataupun registered. Yang ketiga adalah account berlesen ataupun licensed accountant. Okey kelas, kita kena tahu MIA ataupun Malaysian Institute of Accountant ni, dia juga mempunyai fungsi dan juga kuasa untuk menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi ahli. Macam yang saya cakap sebelum ni lah, nak menjadi accountant yang bertauliah bukan boleh macam lulus itu, lulus ini, okey, jadi accountant yang bertauliah. No, okey. Dia mempunyai MIA ini berfungsi dan juga mempunyai kuasa untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi ahli MIA. Kemudian dia juga berperanan, berfungsi untuk memberi latihan, pelajaran dan juga peperiksaan melalui institusi dan juga badan lain yang berkaitan lah. Ini bermaksud MIA ni dia memberi latihan, pelajaran dan juga peperiksaan melalui institusi yang berkaitan untuk ahli-ahli ataupun mereka yang dalam proses menjadi accountant yang bertauliah. Yang ketiga, fungsi MIA ini juga mengenakan peraturan. Dia ada peraturan terhadap amalan profesi perakaunan di Malaysia. Apa yang dimaksudkan dengan amalan profesi perakaunan di Malaysia? Okey, amalan profesi ni kita mempunyai peraturan yang tertentu. Jika seseorang individu itu sudah menjadi ahli badan-badan perakaunan, sudah menjadi accountant yang bertauliah, dia perlu mematuhi peraturan terhadap amalan profesi perakaunan yang diamalkan. Okey, maksudnya sebagai individu, sebagai accountant, dia tidak boleh sesuka hati buat format ni, ikut format tu, ikut suka dan dia tak boleh ikut hak suka. Dia kena ikut amalan ataupun peraturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan-badan perakaunan yang terlibat lah. Yang keempat adalah untuk mempromosikan dengan cara yang sesuai untuk kepentingan profesi perakaunan di Malaysia. Jadi 4 ini adalah fungsi dan juga kuasa bagi Malaysian Institute of Accountant ataupun Institute Accountant Malaysia. Okey kelas, kita pergi pula kepada badan perakaunan yang kedua, iaitu Badan Penggubal Piawaian. Okey, ataupun kita panggil Standard Setting Body. Okey, itu adalah Badan Penggubal Piawaian. Kamu kena tahu, badan perakaunan yang bertindak sebagai Badan Penggubal Piawaian ataupun kita panggil Standard Setting Body di Malaysia ialah Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia ataupun kita panggil Malaysian Accounting Standard Board ataupun MASB. Malaysian Accounting Standards Board. Okey. Untuk MASB ini, dia ditubuhkan di bawah Akta Laporan Keuangan
pada tahun 1997. Lama dah, sekarang dah 2022. Kemudian tujuan penubuhan dia adalah untuk menyemak dan juga memperbaik piawaian perakaunan yang sedia ada. Yang kedua adalah untuk menerbitkan piawaian perakaunan yang baharu. Kenapa mereka menerbitkan piawaian perakaunan yang baharu? Okey, piawaian yang ditetapkan oleh badan-badan perakaunan ni, dia mungkin akan berubah mengikut tahun semasa lah. Mungkin dia akan berubah ke arah piawaian semakin meningkat ataupun piawaian semakin menurun. Ia bergantung kepada situasi keuangan bagi tahun semasa itu. Jadinya bagaimana mereka nak ubah tu, mereka perlu membuat penerbitan. Tetapi bukan suka-suka boleh menerbitkan suka-suka hati piawaian perakaunan yang baru ni. Jadi dia perlu diterbitkan oleh MASB, Malaysian Accounting Standard Board. Maknanya kita menentukan piawaian ataupun standard amalan profession perakaunan yang digunakan oleh akaunten-akaunten yang bertauliah di Malaysia. MASB juga menentukan skop dan juga penggunaan piawaian perakaunan. Kita ada format-format tertentu. Mungkin contohnya pada tahun 1999, contohnya 1999, format untuk merekod hasil, merekod belanja kan, mungkin cara dia lama sangat. Sekarang dah 2022. Jadi MASB perlu mengubah piawaian perakaunan yang baru. MASB perlu menentukan penggunaan standard yang baharu, cara merekod laporan-laporan keuangan. Kita tak boleh guna yang tahun 1997 punya, sebab kita dah semakin menuju ke arah moden. Jadi standard juga perlu berubah mengikut situasi. Kemudian yang ketiga adalah untuk melaksanakan tugas sebagai penasihat awam kepada akaunten. Andai kata akaunten yang bertauliah ni juga memerlukan nasihat bagaimana untuk membuat keputusan, bagaimana untuk melaksanakan sesuatu laporan, contohnya dia memerlukan nasihat. Jadi MASB bertugas sebagai penasihat awam kepada akaunten. Kemudian yang keempat, untuk menentukan keperluan minimum dan juga garis panduan untuk menyediakan laporan keuangan di Malaysia. Laporan keuangan di Malaysia ni, kalau kamu tak pernah lihat lagi, tak apa, nanti kita akan lihat laporan keuangan di Malaysia. Dia mempunyai keperluan-keperluan yang minimum. Kita mempunyai keperluan-keperluan yang minimum, maksudnya kita mempunyai nilai-nilai yang kita kena tetapkan pada taraf yang minimum. Kita tak boleh letak je suka hati kita. Jadi kat situ mungkin standard dia akan lari, piawaian dia tak sesuai dengan situasi semasa. Jadi sebab itulah pentingnya MASB ni meletakkan standard tertentu kepada akaunten-akaunten untuk menentukan laporan keuangan yang standard lah, mengikut standard, tiada nilai yang terlebih, tiada nilai yang terkurang sangat. Sebab kita perlu mengikut standard yang ditetapkan oleh Badan Perakaunan di Malaysia. Okey, kita pergi kepada badan yang ketiga, iaitu badan profesional. Badan profesional ini kita ada 3. Badan perakaunan iaitu badan profesional, kita ada 3 cabang badan profesional, iaitu MICPA dan juga CIMA dan juga ACCA. Kita tengok satu persatu. Apa itu MICPA? MICPA adalah Malaysian Institute of Certificate Public Accountant, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Institut Accountant Awam Bertauliah Malaysia. Bila MICPA ni ditubuhkan? Dia ditubuhkan pada tahun 1958 dan dia juga ditubuhkan untuk memajukan profesi perakaunan. Itu sudah semestinya. Melalui apa? Melalui latihan dan juga peperiksaan untuk melatih akaunten yang bertauliah lah, untuk menjadi lebih bagus, lebih baik di masa hadapan, lebih cakna dengan perubahan-perubahan semasa. Di samping itu, MICPA juga dia terlibat, ni logo dia MICPA. Dia terlibat secara aktif dalam penyelidikan pembangunan dan juga pengumuman berkaitan dengan perakaunan, pengauditan dan juga standard lah. Standard pelaporan sejak tahun 2002. Maksudnya MICPA ni dia terlibat secara aktif, memang aktif dalam penyelidikan pembangunan dan juga pengumuman lah berkaitan dengan perakaunan, pengauditan yang berkaitan dengan audit perakaunan di Malaysia.
Kemudian badan profesional kedua adalah CIMA. Apa itu CIMA? Okey, CIMA adalah Chartered Institute of Management Accountant. Tetapi nama dia berubah-ubah mengikut tahun. Okey, dia ditubuhkan pada tahun 1919 dengan nama awal dia The Institute of Cost and Works Accountant ataupun kita panggil ICWA. Tetapi pada tahun 1972 dia berubah menjadi Institute of Cost and Management Accountant ataupun kita panggil ICMA, dan pada tahun 1986 dia berubah menjadi Chartered Institute of Management Accountants. Jadi ni logo untuk CIMA. Okey, apa tujuan CIMA ni ditubuhkan? Dia adalah untuk melahirkan akaunten yang profesional, yang mahir mengurus dan juga mentadbir perniagaan. Dia lebih kepada chartered, maksudnya carta ataupun susunan. Susunan untuk melahirkan akaunten-akaunten yang lebih profesional dan juga mahir untuk mengurus dan juga mentadbir perniagaan. CIMA ini dia juga merupakan badan profesional yang mendapat pengiktirafan daripada negara-negara Commonwealth. Seterusnya, badan profesional yang ketiga adalah ACCA. Apa nama ACCA ni? ACCA ini adalah Association of Chartered Certificated Accountants ataupun ACCA. Dia juga macam CIMA. Dia berubah mengikut tahun lah, nama dia tu diiktiraf, diperbaiki, perubahannya tu ditingkatkan. Pada tahun 1904, London Association of Accountants sahaja. 1984 dia bertukar menjadi Chartered Association of Certificated Accountant, and pada tahun 1996 barulah dia menjadi Association of Chartered Certificated Accountants ataupun ACCA. Apa tujuan ACCA ni? Tujuan ACCA ini adalah untuk memberi pendedahan tentang peraturan dan juga undang-undang berkaitan amalan perakaunan. Untuk menjadi akaunten yang bertauliah yang bagus, individu tersebut perlu mematuhi undang-undang peraturan berkaitan dengan amalan perakaunan. Macam cikgu cakap tadi, dia nak buat laporan keuangan contohnya. Dia tidak boleh sesuka hati menggunakan format. Suka hatilah nak guna format ni. Format ni mudah ni. Tak boleh. Dia kena ikut standard yang telah ditetapkan. Okey, jadi ACCA inilah yang memberi pendedahan dengan lebih dalam tentang peraturan yang akaunten perlu ikut dan juga undang-undang lah yang akaunten perlu ikut berkaitan dengan amalan perakaunan yang mereka gunakan untuk menjalankan tugas sebagai akaunten yang baik di Malaysia. Di samping itu, ACCA juga menjadi pakar runding untuk membentuk amalan perniagaan yang baik serta mahir dalam usaha menangani sebarang cabaran bagi mengekalkan pertumbuhan dan seterusnya mencapai prestasi yang tinggi dalam perniagaan. Okey, bila kita kata berkaitan dengan accounting ataupun perakaunan, kita tidak dapat lari jauh dengan perniagaan, sebab dalam perniagaan kita akan menggunakan perakaunan. Jadinya ACCA ini dia merupakan pakar runding ataupun pakar untuk membantu, untuk merunding, untuk membentuk amalan perniagaan yang baik. Dalam mengamalkan amalan perakaunan yang baik, dia dapat membentuk amalan perniagaan yang baik. Dalam satu perniagaan, jika kita mengamalkan amalan perakaunan yang baik, dia akan membentuk amalan perniagaan yang bagus, yang cemerlang untuk menangani sebarang cabaran yang berlaku dalam perniagaan yang telah ditubuhkan di Malaysia. Okey, jadi itu sahaja badan profesional. Okey, jadi setakat ini itu sahajalah untuk kelas kita untuk hari ini. Kita belajar sikit saja untuk hari ini. Kita akan belajar kita akan masuk 1.2 iaitu sejarah perakaunan dan juga perkembangannya. Dan juga mungkin kita akan masuk sedikit 1.3, tapi kita akan masuk pada hari Rabu lah. Okey, kita akan masuk apa itu penyata keuangan. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh terus tanya ataupun tinggalkan ruangan komen di YouTube ini. Okey, baiklah kelas, terima kasih untuk kelas hari ini. Assalamualaikum.